Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cik Ahmad. First kali saya nak ucap terima kasih sebab Cik sudi untuk meluangkan masa untuk menghadiri sesi temu bual pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan nama saya dululah. Nama saya Nur Azhar binti Muhammad Alias ataupun Cik boleh panggil saya Cik Azhar. Saya merupakan pelajar di UUM dalam bidang pendidikan bimbingan dan kaunseling. Okay, so saya buat sesi temu bual hari ini sebenarnya untuk orang kata mendapatkan sedikit info lah daripada Cik mengenai masalah psikologi bilazim untuk kajian yang saya akan lakukan. Okay, so saya dah kata memperkenalkan diri saya lah. Saya pun nak berkenalan dengan empunya badan. Kalau Cik sudi boleh tak orang kata Cik berkongsi sedikit mengenai latar belakang ni, Cik, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Azhar kan? Cik Azhar panggil saya Ahmad. Saya lebih selesa dipanggil Ahmad. A-M-A-D. Okay, Cik Okay. Ahmad. Okay. Saya berusia 22 tahun. Dan sekarang tengah bekerja sebagai ejen kapal dekat Batuas, Penang. Okay. Sedikit mengenai latar belakang saya. Saya punya tahap pendidikan yang paling tinggi adalah sekadar STPM dalam bidang syariah. Okay. Okay, saya mempunyai termasuk saya mempunyai 4 orang adik-beradik dan bawah saya ada 3 orang adik-beradik. Kami ada 2 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Saya masih mempunyai bapa dan sudah tidak mempunyai ibu. Okay, itu saja. Sedikit latar belakang saya. Okay, jadi Cik kata tadi Cik selesa dipanggil Cik Ahmad lah kan? Ya. Yeah. Okay, Cik Ahmad boleh tak Cik Ahmad berkongsi dengan saya sebenarnya apa orang kata penyakit yang Cik Ahmad hadapi? Okay, disebabkan ini adalah sesi kaunseling mengenai saya rasa more kepada depression and anxiety. Betul lah berkenaan tajuk tu memang betul ditujukan untuk diri saya. Saya didiagnosis oleh doktor daripada Klinik Kesihatan Bukit Minyak. Saya mempunyai depression dan juga anxiety. Depression saya kalau depression saya dibagi tahap normal, sederhana dengan teruk. Saya di tengah-tengah, sederhana. Sama juga dengan anxiety. Saya berada di tengah-tengah. Tak ada terlalu teruk dan tak ada terlalu biasa. Saya berada di tengah-tengah lah. Okay. So apa yang Cik Ahmad dah kongsi dengan saya tadi bahawa Cik mengidap penyakit depression dan juga anxiety pada tahap sederhana, betul? Ya, betul. Okay, sebenarnya Cik dah menghadapi masalah tu sejak bila? Maksudnya berapa tahun tempoh dia? Okay, saya mula didiagnosis oleh doktor pada tahun 2019. Okay. 2019. Okay. Ya. Pada tahun 2019. Kemudian saya mula start buat rawatan juga pada tahun 2019. Sebenarnya depression ni, saya ada depression atau saya menghidap depression ni sejak tahun 2014. Tapi yang kritikal bermula pada tahun 2018. 2018. Jadi 2018 tu maksudnya Cik dah mula orang kata menghidapi masalah tu lah, tapi pada diagnosis pada tahun 2019. Iya. Okay. So orang kata sepanjang tempoh 2 hingga 3 tahun Cik menghadapi masalah tu, Cik dapat rasakan apa punca-punca yang menyebabkan Cik menghadapi masalah tersebut? Okay, kalau nak cerita punca ni mungkin ambil masa terlalu panjang lah sebab saya bermula dengan tahap yang biasa kepada tahap yang kritikal dan sangat kritikal. Okay, saya akan mula dengan tahap yang biasa dulu. Sebenarnya saya dilahirkan dalam sebuah keluarga yang besar. Maksudnya saya bukan family saya, tapi family yang kalau termasuk dengan bapa Zara, mak Zara apa semua, kami dah dikategorikan sebagai family yang besar. Okay.
Kemudian saya banyak dibesarkan oleh datuk dan nenek saya berbanding dengan mak ayah saya. Okay, sebab pada saya kecil-kecil, zaman saya kecil dulu, mak ayah saya bekerja. So saya banyak menghabiskan masa dengan datuk dan nenek saya sebab dia orang yang jaga saya. Okay, pada tahun kemudian pada tahun tak silap saya 2005 atau 2004 baru saya follow family saya untuk pindah rumah. Okay. Kemudian saya stay dengan dia orang tak silap dalam 6 ke 7 tahun. Kemudian pada tahun 2011 iaitu berumur 13 dan form 1 saya mula menetap dengan datuk dan nenek saya. Kenapa? Sebabnya family saya dekat Tigang Batu dan saya bersekolah dekat Kepala Batas. So di antara Tigang Batu dan Kepala Batas, rumah nenek saya berada di tengah-tengah. So family saya decide untuk hantar saya stay dengan datuk dan nenek saya. Okay. Kenapa saya perlu stay dengan datuk dan nenek saya? Sebab ialah orang tua-tua kan, kebetulan dia orang hidup berdua saja. Okay. Orang cakap bagi orang tua-tua atau orang yang dah berusia sikit tak elok lah kan, sebab bila dah makin berusia ni, bila hidup berdua, orang cakap something happen, at least ada someone yang boleh take care or handle dia orang in case something happen lah kan. Okay. Kemudian family saya decide untuk letakkan saya dengan dia orang. Okay. Pada tahun pertama sampai tahun ketiga, alhamdulillah tak ada sebarang masalah, tak ada sebarang komplikasi yang antar family yang terjadi. Benda ni bermula start 2014. Okay. Sebab apa saya ingat? Sebab orang yang ada depression, kalau tak silap saya lah, apa yang saya tahu lah, orang yang depression ni, orang yang kena penyakit depression ni, dia akan hafal atau dia akan ingat satu benda yang bagi dia meninggalkan kesan yang dalam untuk diri dia. Saya rasa Encik Azhar dan kawan-kawan yang lain mungkin lebih tahu atau lebih arif lah daripada saya, sebab mungkin kamu semua study benda ni kan. Saya just dapat information ni atau informasi ni daripada doktor saja. So macam mana saya boleh ingat benda tu, sebab itu adalah titik permulaan saya kena depression. Tapi ada tapi dia. Depression saya start 2014 sampai 2018 adalah depression yang sangat lemah. Yang orang cakap just depression tapi tak meninggalkan kesan yang dalam. Sebab apa? Sebab time tu saya ada 3 orang yang tempat yang saya bergantung harap. Yang pertama adalah arwah mak saya. Saya dah tak ada mak kan. Yang kedua arwah nenek saya. Yang ketiga arwah atuk saya. Saya dengan bapak saya tak berapa nak ngam, sebab yelah lelaki sama lelaki dia ada ego dia sendiri kan. So dengan atuk saya pun saya kurang, tapi disebabkan dia yang jaga saya, dia yang backup saya, dia yang tolong saya macam-macam. So bagi saya tiga manusia ni adalah manusia yang paling saya sayang dan yang paling meninggalkan kesan bila dia orang tak ada. Dan sekarang apa yang saya rasa lah. Okay. Okay, kebetulan pada tahun 2014 atuk saya kena warded dekat hospital sebab dia nak buang selaput dekat mata selama lebih kurang 3 minggu lah. Okay. Kemudian bila dia dah kena warded, tak ada siapa yang boleh volunteer untuk jaga dia. Okay. Even anak-anak sendiri pun just boleh jaga untuk seketika atau sekejap-sekejap saja. Okay, tak ada yang boleh bagi full attention. Okay, kebetulan dia dah jaga saya banyak. Dia dah take care pasal saya banyak sebab sampaikan saya punya belanja sekolah, baju apa semua dia yang keluarkan. So saya cakap dekat diri saya, kenapa bukan sekarang aku perlu berbakti pada orang-orang yang pernah yang pernah berjasa pada aku. Even saya tak dapat balas jasa dia orang, tapi sekarang saya berkorban untuk dia orang. Okay, sampaikan saya tak pergi sekolah selama 3 minggu sebab saya fokus jaga dia. Memang saya tak tidur malam kat situ, tapi bila waktu siang, pagi daripada pukul 7 sampai 8 atau 9 baru saya balik rumah. Bayangkan saya dengan time tu dengan study, tahun depannya nak SPM, lepas tu dengan time tu, yelah kita budak-budak, tak tahu nak buat apa-apa. Saya lah handle dia, saya lah bila doktor cakap nak jumpa, okay, saya lah yang handle. Bayangkan saya dapat knowledge ni tentang dunia perubatan atau sikit-sikit lah dunia perubatan ni bila saya berumur 16 tahun. Sebab saya banyak sangat luangkan masa dan teman atuk nenek sampaikan mak saya pun pergi hospital, urus ni, handle ni. Okay, daripada situ tekanan yang saya dapat lah.
tak apa ke saya curi masa yang panjang sebab saya nak cerita benda ni punca Tak apa, yang tak apa. berlaku Tak di apa, presiden tak apa. panjang. Okey. Tak apa, boleh teruskan. Okey. Bila saya yang jaga dia orang, saya kerap tak pergi sekolah. Adik-adik yang lain akan nampak saya tak pergi sekolah. Kenapa? Sedangkan dia orang tak tahu saya jaga atuk. Mungkin dia orang tahu tapi dia orang mungkin dia orang tahu tapi dia orang saja nak besar-besarkan isu ni. Okey. Bila ada yang bila atuk saya dah sihat, dia balik rumah, daripada situ apa yang saya nak, apa yang saya minta, dia orang akan kasih serta-merta. Contohnya, duit belanja saya hari-hari, dia orang bagi kat saya. Dia orang memang tanggung saya fully 100% tau. Kira parents saya dah tak perlu keluarkan apa-apa. Saya just datang tengok atau nak bawa saya pergi mana-mana, itu saja. Atuk dengan nenek saya yang tanggung saya. Kira daripada segi duit sekolah ni, daripada segi pakaian sekolah ni, daripada segi semualah. Okay. Sebab dia orang yang tanggung. Sebab apa? Sebab saya dah tolong dia orang, dan dia orang tolong balik saya. Betul. Lepas tu bila dia orang dah tolong saya, adik-beradik yang lain, anak cucu dia orang yang lain dapat tahu. Lepas tu dekat situlah dia orang mula perkecilkan saya, pelikih saya. Okay. Sebab yelah saya tolong ni sebab nak balasan. Dia orang mula bercakap-cakap lah. Bila orang manusia kan dia tak pernah puas hati dengan apa yang kita ada. Okay, apa yang kita dapat ni. Manusia kan memang ada sifat yang dia tak boleh orang lebih daripada dia. Okay. Daripada situ mulalah dia orang mak saudara, bapa-bapa saudara, sepupu-sepupu saya, even sepupu-sepupu saya yang rapat pun dia dah mula tunjuk yang dia orang tak suka dengan saya. Okay. Daripada situlah orang saya dengar apa orang cakap dekat saya. Tapi saya mesti boleh berkuat, boleh bertahan sebab saya masih ada 3 orang yang saya cakap tadi. Arwah mak saya, arwah nenek saya, arwah atuk saya. Dia orang selalu bagi semangat kat saya, teruskan. Abaikan apa yang orang nak cakap. Okay. Itu pada tahun, benda ni, kejadian ni start 2014 sampailah 2017. Okay. Dia orang tak berhenti bercakap setakat tu. Kebetulan, okay, habis cerita pasal atuk dan nenek saya. Kebetulan pada tahun 2017, mak saya didiagnosis sakit. Okay. Doktor diagnosis dia sakit TB. Lepas tu, dia perlu lapor diri setiap hari dekat klinik untuk makan ubat. Time tu saya dengan adik-beradik yang lain masih bersekolah. Saya study STPM, adik saya yang nombor 2 SPM, yang nombor 3 darjah 5, yang nombor 4 darjah 2, tak salah saya. Okay. Bayangkanlah kita orang masih bersekolah dan masih sama mak saya pula perlu makan ubat. Ayah saya bekerja sebagai vendor roti, atau orang yang bawa lori roti hantar ke kedai-kedai. Bayangkan 3:30 pagi ataupun 4 pagi dah keluar pergi kerja. Okay, siapa yang nak jaga mak saya? Siapa yang nak bawa dia pergi klinik? Okay, kebetulan time tu saya dah ada motor. Nak tak nak saya kena berkorban pula. Kali kedua saya berkorban untuk mak saya pula. Yalah, sugar saya, cinta hati saya. Okay. Sampaikan satu tahap saya tak pernah tak pergi sekolah. Selama banyak hari jugalah tak pergi sekolah. Boleh cakap seminggu tu 2-3 hari mesti takkan pergi sekolah. Sebab apa? Sebab saya perlu jaga mak saya. Saya dah ambil SPM. Saya bagi peluang ni, saya buka peluang ni seluas-luas ni untuk adik saya pula yang ambil SPM. Saya sekarang saya pada tahun 2017 tengah study STPM. So saya nak biar buka laluan tu, biar adik saya fokus kat study, biar saya fokus dekat mak saya. Sampai kan 2016 saya antara student yang cikgu tengok ada harapan lah untuk ni kan. Sebab saya tak adalah tercorot sangat, tak adalah orang cakap pandai sangat, saya biasa-biasa je. Tapi oleh sebab mak saya sakit pada 2017, result saya sangat teruk. Pada semester kedua, saya memang fail terus. CGPA saya tak sampai 2 pun, bawah pada 2 pointer kan. Lepas tu tak apalah, bila naik SEM 3 saya ingat okey, saya boleh study. Rupanya tak juga. Bila saya boleh study, result SEM 2 akan tarik teruk result SEM 3. Betul tak? Betul. Betul siap saya lah. Lepas tu daripada situ sampaikan saya masuk semester ke-3 tak siap saya pergi merayu dekat cikgu, saya nak extend 1 semester. Kenapa cikgu tanya? Sebab saya cakap saya nak jaga mak saya betul-betul.
Sebab dia perlu lapor diri hari-hari makan ubat dekat klinik. Takkan saya nak biar dia daripada rumah kita orang pergi klinik jalan kaki. Daripada berat dia 60 something, masa dia sakit berat dia tinggal 40. Masa dia meninggal lagi lah teruk. 30 kilo je dia tinggal. Okay. Sampai kan saya merayu dekat cikgu lah. Lepas tu cikgu cakap tak boleh nak tolong. Lepas tu tak apalah, saya teruskan je. Even saya tak pergi sekolah pun, okay, bila saya tak pergi sekolah, adik-beradik lain akan tahu. Sebab yelah, saya akan berulang tau, daripada kampung balik ke rumah untuk settlekan urusan mak saya. Bila adik saya balik sekolah, saya akan balik pula ke kampung untuk take care atuk dan nenek saya. Macam itulah rutin harian kalau saya tak pergi sekolah. Okay. Bila saya tak pergi sekolah, kebetulan adik-beradik pula balik, adik-beradik yang lain balik, dia akan nampak saya tak pergi sekolah. Dekat situ nanti dia akan bercakap lagi, dia akan tanya, kenapa tak pergi sekolah? Sikit-sikit tak pergi sekolah, sikit-sikit tak pergi sekolah. Daripada situ, kita kalau orang suka mempelekehkan kita, apa yang kita rasa? Of course kita rasa down, kita rasa macam tak ada semangat. Betul? Tapi dia tak tahu hakikat sebenarnya. Hakikat apa yang jadi kepada kita. Lepas tu, bila saya dah habis tadi, result keluar, result saya sangat teruk. Sejujurnya saya cakap result saya tak sampai 2 pun. Okay. Tapi bila orang tanya, saya malu dah nak cakap. Sebab orang cakap, bila adik-beradik tanya, saya dapat berapa? Saya akan dapat, alhamdulillah boleh je. Sebab bila kita bagi tahu result kita teruk, dia akan bercakap lagi. Okay? Dia akan cakap, mesti dia akan cakap, itulah masa zaman sekolah suruh pergi sekolah tak nak pergi semua kan. Bila saya dengar, saya jadi macam tertekan tu, dapat tekanan perasaan. Tapi tak apa, sebab ada aroma ini ada lagi. Okay. Dan bila dah habis tadi, saya pula mula bekerja. Alhamdulillah, saya mula bekerja pada 1 Mei 2018. Itu adalah kerja pertama saya. Sebagai cashier dekat 7-Eleven, Taman Sejahtera. Okay. Saya sepanjang tempoh saya bekerja tu, mak saya cakap, tak nak sambung study ke? Saya cakap, tak boleh mak, result tak okey. Okay. Lepas tu mak saya cakap, tak lah, diploma pun tak apa. Saya cakap tak nak. Kalau nak, saya nak try STPM sekali lagi. Lepas tu mak saya cakap, okay, tak apa, sambung lah study. Mak saya support. Lepas tu saya pun fikir habis-habis. Mak saya cakap, ambil semangat mak, sambung study. Sebab mak saya punya hajat nak tengok saya berjaya. Okay, mak mana yang tak nak tengok anak dia berjaya kan. So mak saya nak tengok saya berjaya. Mak saya cakap tak apa, mak saya sanggup keluarkan duit. Time tu dia punya sakit sampai dah terbaring. Okay. Time saya 2018 tu, dia punya sakit tu dia dah terbaring, dah tak boleh buat apa-apa dah. Dalam masa yang sama, kebetulan adik saya dah habis SPM. Dia yang jadi housewife, yang jaga, yang take care habis semua mak saya. Dia yang bagi mandi mak saya, dia yang cuci kat najis mak saya apa semua. Saya kalau saya balik kerja, ada sometimes yang saya handle. Tapi tak semula sebab yelah, batas anak dengan ibu ni kan ada juga batas dia. Even memang tak salah, tapi dia sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang anak mesti ada perasaan malu kan antara satu sama lain kan. Bila saya cuti, saya pula akan take care pasal mak saya kan. Lepas tu dia cakap dia dah offer saya untuk sambung study. Saya cakap okay boleh, tak apa. Saya sambil study, saya sambil kerja. Lepas tu kebetulan saya nak berhenti kerja pada hujung bulan 8 2018. 31 bulan 8 2018 hari last saya kerja. 1 hari bulan kira saya dah boleh fokus pada mak saya dengan study lah. Okay, kalau tak saya buat 3 kerja dalam satu masa kan. Lepas tu saya dah boleh fokus pada mak saya dengan 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. 3 hari bulan adalah titik hitam bermulanya depression yang kritikal dalam hidup saya. 3 hari bulan mak saya dah ternak teruk. Okay? Tapi dia mesti berdegil untuk pergi hospital ke klinik. Tak apalah. Pada pagi 3 hari bulan, lepas mandi, keadaan dia sangat kritikal. Orang cakap dia punya pernafasan tu atau dia punya cara tu ibarat macam saat-saat akhir dah dia nak pergi. Tapi kita orang adik-beradik masih kuatkan semangat dan berharap ada arwah mak sembuh lah kan. Betul. Lepas tu tak apalah. Lepas tu tak apa. Kebetulan masa tu kita orang punya family susah, tak ada kereta.
Okay, jujurlah saya cakap Time tu family kita tak ada kereta. Kebetulan mak saya sakit tenat kita nak buat macam mana? Saya ambil motor, saya pergi rumah Pak Su, saya minta Pak Su saya kereta. Dia bagi pinjam kereta dia. Okay. Lepas tu tengah saya drive nak balik untuk bawa mak pergi klinik. Saya terpejam mata sekejap je dekat traffic light. Tengah saya terpejam mata tu, saya boleh terbayang mak saya dikafankan. Okay. Daripada situ saya punya ketakutan ketakutan yang teramat sangat. Sebab apa? Mak saya dah keadaan yang tenat. Orang cakap dah tak keadaan yang kritikal. Tak apalah. Bila balik, tenangkan diri apa semua, mak saya pun dah okey sikit, dah cool down sikit. Pukul 3.30 macam pukul 4 macam tu, kita bawa mak saya pergi klinik. Bila bawa mak saya pergi klinik, doktor cakap klinik dah tak boleh buat apa-apa. Melainkan kena refer ke hospital. Sebab dalam paru-paru dia ada air. Dan dia punya buah pinggang ada sedikit masalah. Tak apalah. Kita orang cakap nak balik. Mak cakap time tu kita orang dah dekat kampung tau. Sorry. Masa 2018 tu, bila mak saya dah terbaring tu, kita orang semua dah balik kampung. Kita kira rumah kat Tiga Batu tu memang tak ada siapa duduk. So mak saya cakap, boleh tak balik pada klinik ni nak pergi ronda dekat rumah Tiga Batu. Tak apalah, ayah saya bawa. Masa tu tak terdetik apa-apa lagi. Sebab terdetik nak mak sihat. Tak apalah, pergi ronda. Dia cakap dia nak makan mi goreng. Last dia minta. Saya ingat lagi sampai sekarang. Sebab apa? Macam saya cakap tadi lah kan, orang yang depression ni, apa yang dia lalui dia akan ingat betul-betul. Kan? Okay. Tak apalah, terlepas ajak dia dua. Dia nak makan mi goreng, dia nak tengok rumah dia, ronda rumah dia. Balik malam tu. Bila balik, duduk malam tu dah siap semua barang nak pergi hospital. Sebab doktor dah keluarkan surat untuk pergi hospital kan. Lepas tu, tak apalah. Mak saya berkeras tak nak pergi. Okay. Mak saya punya keras tu sampaikan saya yang nak angkat dia masuk dalam kereta, dia punya badan tu keras, tak boleh nak angkat, tak boleh nak apa-apa. Sebab dia cakap dia tak nak pergi. Itu adalah saat yang paling detik hitam yang dalam hidup saya. Saya bergaduh dengan mak saya teruk sangat. Saya bergaduh dengan dia sampai saya cakap, kalau nak anggap saya ni anak derhaka, anggaplah. Tapi saya nak mak saya sihat. Saya bergaduh teruk gila malam tu. Sumpah saya cakap sangat teruk. Saya tak pernah bergaduh dengan mak saya macam tu. Sebab apa? Yelah niat kita tu nak pergi bawa dia pergi hospital untuk sembuhkan dia. Tapi mungkin cara saya tu terlalu keras untuk dia. Dia berkeras, kita orang pujuk dia 2 jam tak jalan. Sampaikan nenek atau mak kepada mak saya cakap pun dia tak nak pergi. Seolah-olah macam dia dah dapat satu hint yang dia akan pergi menghadap ilahi juga. Okay, tak apalah. Dia dah berkeras tak nak pergi, kita orang tak boleh nak paksa, kita orang biar je. Tawakal je apa yang jadi. Okay. Lepas tu, bila dah pukul 10 macam tu, dah saya pula kebetulan nenek saya yang duduk sekali ni, ajar solat Isyak, baca Yasin dengan solat hajat sekali kan. Sajalah buat kan. Itu adalah merupakan benda yang terakhir saya buat untuk mak saya masa dia hidup. Dan bila pukul 11.30, 12 macam tu, kita masuk tidur apa semua. Bila subuh berkumandang, ayah bangunlah. Nak gerak adik-adik pergi sekolah. Ayah gerak mak dulu. Sebab selalunya mak akan bangun dulu. Bila ayah pelik kenapa mak tak bangun lagi. Dan bila ayah saya gerak mak saya, ayah saya gerak adik-adik saya dulu. Dan ayah saya gerak mak saya, tengok dia dah tak ada. Dia meninggal dalam tidur. Dia orang cakap mungkin dalam pukul 4 atau 5 macam tu lah dia dah meninggal. Sebab masa kita orang sedar tu keadaan dia dah sejuk sangat-sangat. Kira dia dah meninggal waktu tidur. Okay, bila saya dapat tahu dia meninggal waktu tidur, itu adalah detik hitam lah saya cakap kan. Bayangkan saya sebagai seorang anak, malam tu bergaduh dengan dia teruk, esoknya dia dah tak ada. Memang saya sempat minta maaf dengan dia, tapi ampunkah dia dengan saya? Ampunkah dosa dia, terampunkah dosa saya dengan dia? Okay. Itu adalah orang cakap
depresi yang paling teruk yang pernah saya alami dan saya tak akan lupa sampai saya mati. Saya bergaduh dengan mak saya malam sebelum dia meninggal. Saya rasa kes macam ni mungkin tak adalah orang kuat. Tapi saya memang saya punya rasa bersalah tu sampai apa saya buat pagi tu saya tak fikir. Yang saya fikir mak saya ada. Sedangkan saya tengah uruskan jenazah dia ni. Saya fikir mak saya ada, dia tengah tidur. Saya lap badan dia, saya ambilkan wuduk dia. Saya fikir mak saya ada. Sampailah Mak Susi datang, Mak Susi cakap, Mak Susi saya tampar pipi saya, Mak Susi cakap, mak dah tak ada. Itulah detik saya menangis gila-gila. Antara kami adik-beradik 4 beradik, saya yang paling terkesan, saya yang menangis paling teruk. Itu adalah depression yang paling teruk bagi saya. Okay, sampailah mak saya meninggal bulan 9, 4 bulan 9 2018. Saya didiagnosis awal tahun 2019. Sebab saya terlalu teruk time tu. Itulah sedikit punca yang terjadi. Sorry saya ambil masa panjang untuk cerita punca di sini. Tak apa. So saya boleh rumuskan daripada perkongsian Cik yang punca berlakunya depression ni sebenarnya bermula pada 2014, iaitu suatu Cik orang kata tekanan komitmen terhadap untuk menjaga tok dan nenek, betul? Ya, betul. Lepas tu Cik pula bila dah orang kata komitmen ni, pelajaran pun terabai, kata kat situ pula dapat pula kritikan negatif daripada saudara mara. So yang tu menjadi punca kedua, dan seterusnya punca pada tahun 2017 yang mana ibu Cik jatuh sakit dan meninggal pada tahun 2018. Ya. Okay, so Cik didiagnoskan pada 2019 lah, betul? Awal 2019. Ya, bulan 3 tu sampai saya. Bulan 3. Okay. So sepanjang beberapa tahun tempoh Cik menghidap penyakit tu, apa yang Cik dapat orang kata simptom-simptom yang Cik dapat kena pasti mengenai masalah tu? Okey. Mengenai simptom pada tahun 2014 sampai 2017 tak kritikal. Cumanya simptom yang saya tahu, saya lebih suka menyendiri. Okey, sampai satu tahap saya kena marah lah. Bila adik-adik datang balik, saya lebih suka duduk dalam bilik, duduk seorang diri, buat apa yang saya nak buat, sampai tidur, sampai kan saya pernah kena marah dengan family saya sendiri lah. Ayah saya, atuk nenek saya, dia cakap adik-beradik yang lain balik, keluarlah berjumpa dengan orang. Okay, kita itu pada tahun boleh 2017 jumpa. Kah? Pada tahun 2014 lah. Benda ni bermula pada tahun 2014 kan. Okay. So menyebabkan orang sekeliling saya je lah. Bukan menyebabkan family yang terdekat saya. Orang yang sekeliling saya. Macam mak saudara saya, bapa saudara saya, sepupu saya kan. Dia orang balik, saya lebih suka menyendiri. Tak pun saya akan ambil peluang daripada dia orang balik tu, saya akan balik rumah family saya. Sampai ke saya kena tegur lah. Adik-adik balik, tak payah balik lah. Duduk sini. Okay. Itulah. Saya lebih suka menyendiri, buat hasil sendiri. Lepas tu bila orang paksa-paksa saya jadi nak marah. Sebab saya tak lagi satu anxiety, saya ada anxiety. Saya memang tak boleh persekitaran yang orang terlalu ramai. Nanti saya jadi gelabah, saya jadi sesak nafas, saya banyak berfikir, tangan saya berpeluh. Nanti mula dia rasa luya tekak, dia rasa nak memusing. Macam tu lah. Okay. Jadi saya dapat rumuskan yang Cik mengalami simptom macam suka berkurung, suka menyendiri. Lepas tu bila Cik kena anxiety pula, Cik jadi macam orang kata cepat marah, perasaan tu orang kata tak menentu, betul? Betul. Yang teruknya pada tahun 2000 lepas mak saya meninggal. Lepas 2019 simptom yang saya ada okey. Simptom yang ditunjukkan tu macam saya lagi suka menyendiri tau. Saya lagi tak suka bercampur dengan orang, even adik-beradik sendiri. Itu kesan yang paling teruk saya pernah alami. Sampai satu tahap bila saya pergi tempat yang tinggi-tinggi, saya rasa macam nak bunuh diri. Tapi tak adalah sebab
doktor ada cakap saya, kalau orang yang kritikal ni, dia akan dengar bisikan halus untuk bunuh diri. Saya tak ada sampai tahap tu. Cuma saya bila berada di tempat yang tinggi-tinggi, saya akan rasa macam, ni kalau aku terjun ni, mati. Selamat aku tak fikir lah. Okay. So, sepanjang tempoh menghidap penyakit ni, apa cik rasa macam kesan yang diterima? Maksudnya kesan tu kesan kepada tingkah laku, kesan kepada hubungan dengan masyarakat ke, dengan hubungan dengan adik-beradik ke, macam mana? Apa kesan dia yang cik rasa cik nampak lah? Okay, kesan dia yang paling ketara, orang di sekeliling saya mula menjauhkan diri daripada saya. Yelah, saya tak bergaul dengan dia orang kan. Betul. Itu kesan dia. Dia orang mula menjauhkan diri daripada saya, menjauhkan diri daripada saya. Then saya punya, bila ada depression, bila kena depression atau tekanan perasaan, saya jadi menggeletar satu badan. Then fikiran saya tak menentu tau. Bila orang mula desak saya, time tu saya akan marah. Even adik-beradik sendiri, saya pernah marah. Adik-beradik kandung saya sendiri. So daripada situ, bila dia orang ganggu kita yang tengah depressed, dia orang akan kena marah. Daripada situ dia orang akan mula menjauhkan diri daripada saya. Sampai satu saat saya rasa macam salah aku. Aku yang punca semua ni berlaku kan. Lepas tu dia orang mula menjauhkan diri daripada saya. So saya rasa sebuah salah. Daripada situ bila saya rasa sebuah salah, saya marah diri saya balik. Situ lah depression ni, itu ada. Dia datang balik depression. Menjawab persoalan tu dah saya tahu. Menjawab. So maksudnya kesan kepada diri cik tu, maksudnya cik rasa macam cik selalu mempersalahkan diri cik lah. Lepas tu kesan kepada keluarga, hubungan pun dah orang kata makin jauh sebab makin renggang. Makin renggang, betul, sebab cik selalu orang kata tingkah laku tak stabil lah, emosi tak stabil, maksudnya senang marah bila diusik macam tu lah. Ya, betul. Okay. Kesan orang kata masalah ni dia ada bagi kesan kepada pembelajaran tak maksudnya? So far depression tak, sebab saya kena yang teruknya lepas saya belajar. Lepas saya tamat belajar. Masa zaman belajar tu saya okey lagi lah. Saya tak bergantung pada ubat lah. Maksud saya masih ada orang yang bila saya dapat satu-satu tekanan tu, saya masih ada orang untuk bersembang, berbicara, bercakap daripada hati ke hati. Macam tu lah. Okay, seterusnya saya, kalau cik sudi lah, cik boleh berkongsi tak mengenai apa kaedah atau perawatan yang cik pernah terima ataupun sedang menerima? Saya didiagnosis pada tahun 2019. Okay. Bila awal 2019 tu, lebih kurang 2 hari sebelum saya didiagnosis tu, saya ada bekerja dekat satu kilang ni. Kilang alat gantian motor. Honda. First day saya masuk, benda tu dah jadi pada saya. Saya dah dapat anxiety. Okay, saya bermula dengan anxiety lah. Pada awal pekerjaan tu, saya dah mula dapat anxiety. Sebab bila kita masuk dalam satu benda pekerjaan tu, orang di sekeliling kita ramai tau. Okay? Bila saya start kerja, saya tak boleh dengan persekitaran yang orang terlalu ramai. Saya jadi macam gelabah. Bila gelabah tu, saya sakit kepala yang rasa macam bila kita pejam mata buka, rasa macam musing-musing, dia rasa macam nak pitam. Okay? Tapi saya kuatkan diri juga. Saya bekerja juga. Okay? Saya sakit kepala. Tangan saya berpeluh daripada start awal saya kerja sampailah saya balik. Saya minta nak balik awal. Okay, dia cakap, okay tak apalah, boleh sebab staff baru kan. Pekerja baru kan. Okay, lepas tu saya punya sakit kepala, saya ingat balik tu saya tidur apa semua, okay. Rupanya tak. Dia bawa kepada esok. Bila esoknya still tak okay, saya bila bangun pagi tu, saya punya sakit kepala, dia menyebabkan, dia tarik habis semua. Dia menyebabkan saya punya tangan menggeletar, saya punya perasaan jantung dia berdegup kuat lah orang cakap kan. Time tu memang kita tengah ada depression. Lepas tu dia datang pula dengan anxiety, benda tu jadi lagi teruk tau. Lepas tu saya ambil keputusan untuk pergi jumpa mak saudara saya yang sebelah mak, arwah mak saya. Kira kakak kepada arwah mak saya lah kan. Saya cakap, sebab kebetulan saya tak bagi tahu bapak saya cakap, saya tak boleh pergi kerja lah.
saya ada masalah sikit-sikit. Saya bagi tahu kan, detail kan. Lepas tu dia cakap, siap, kita pergi klinik hari tu juga. So saya pun follow lah dia di klinik hari tu juga, klinik kesihatan. Daripada situ saya dapatkan rawatan, doktor ambil darah apa semua. Darah saya tak ada apa-apa. Lepas tu bila dia tanya, dia tanya saya lagi, then dia buat ujian depression dekat saya. Depression dan anxiety. Ada satu paper tu, saya rasa cik-cik semua lagi arif kot. Ada satu paper tu, dia buat ujian kat saya. Ujian tu bukan sekali, tetapi 3 kali saya buat. Dan memang result dia tu menunjukkan yang cik menghadapi orang kata menghidap masalah tu lah. Ya. 3 ujian tu menunjukkan yang saya ada depression dengan anxiety. So lepas daripada orang kata didiagnose tu, cik ingat lagi tak apa rawatan yang cik pernah jalani? Dia pernah bagi dekat saya ubat. Okay, satu ubat yang berwarna biru. Saya tak ingat nama dia apa. Dia bekalkan saya ubat tu. Dia cakap makan dulu untuk seminggu. Tengok okey ke tak. Okay. Kemudian saya makanlah ubat tu. Bila keadaan yang mendesak saya makan, masa awal-awal saya ambil ubat tu, memang saya kerap gila ambil. Sebab keadaan yang macam tak mengizinkan saya macam tu. Sebab bila dah kena, benda tu bukan berhenti hari tu juga. Dia benda tu melarat sampai kita rasa diri kita sendiri stabil. Makan masalah maksudnya. Ubat tu sepatutnya untuk seminggu, 2 minggu tak saya. Saya boleh habiskan dalam masa seminggu. Kata saya 2 minggu saya boleh habiskan dalam masa seminggu. Sebab kita terlalu berdepan dengan benda tu, dengan sakit tu. Lepas tu dia cakap, okay, tak boleh jadi. Dia cakap tak boleh nak bekalkan ubat dia sangat sebab dia takut ada side effect lain-lain kan. Dia cakap saya, nak tak di refer kepada pakar psikiatri. Saya cakap, boleh tak saya tak nak lagi. Sebab saya takut bila adik-beradik saya tahu, dia akan cop saya sebagai orang gila. Saya cakap, saya nak counselling dulu dengan doktor. Dengan orang yang in charge saya lah kan. Lepas tu dia cakap, okay tak apa. Kita set appointment, kita bincang, kita bersembang, kita berborak daripada hati ke hati. Kebetulan nenek saya meninggal. Bila nenek saya meninggal, saya terus hilang tempat untuk bergantung harap, bersembang, orang yang boleh saya harap. Dan bila nenek saya meninggal, saya dah stop semua rawatan. Sampai sekarang kau macam mana? Ya, sampai sekarang. Saya dah stop semua rawatan. Apa pun sekarang, semua saya bergantung pada diri saya sendiri. Maksudnya cik dah tak bergantung, tak mendapatkan rawatan tu termasuk juga ubat-ubatan lah? Ya. Kalau saya di-depress sendiri, saya akan ambil masa, saya akan pergi mana-mana, keluar seorang diri. Itu je lah rawatan terbaik saya boleh buat untuk diri saya. Sampaikan pihak klinik call saya sendiri, tanya, macam mana cik? Bila nak datang klinik? Cik ada appointment ni, dah lama tangguh ni. Dia orang call sendiri saya. Dia orang cakap, cik okey ke? Cik ada mana sekarang? Dia orang tanya habis. Dia orang tekan habis tanya saya. Maksudnya cik memang tak dapat kerawatan dah lah sampai sekarang? Ya, sebab saya dah tak ada semangat untuk pergi dapatkan rawatan. Jadi sekarang macam mana keadaan cik? Maksudnya emosi, pemikiran, maksudnya macam mana keadaan tu? Keadaan saya nak cakap stabil 100% taklah sebab susah kan. Betul. Tapi sekarang ni family saya mula memahami keadaan saya. Okay, ayah saya mula rapat dengan saya, alhamdulillah lah, dia mula dah rapat dengan saya. Adik-adik saya pun mula memahami saya. Dan saya ada kawan-kawan yang skop kawan saya kecil tapi dia orang amat memahami saya. So sekarang dan saya cuba jauhkan diri dan saya cuba jauhkan diri saya daripada manusia-manusia yang toksik. Itulah cara terbaik yang saya boleh buat. Okay. So sekarang ni cik dah tak dapatkan, berdasarkan perkongsian tadi lah, cik dah memang tak dapatkan sebarang orang kata rawatan secara klinikal, dan lebih kepada merawat diri sendirilah, cik yang orang kata bertanggungjawab untuk merawat diri sendirilah maksudnya. Ya, betul. Okay, so kita masuk pada poin yang terakhir.
macam sekarang kan cik kata cik dah tak menerima lagi jabatan kan. Apa yang cik buat untuk atasi bila benda tu datang balik? Bila benda tu datang balik, macam baru-baru ni saya ada kena juga. Bila atuk saya meninggal, segala wasiat yang ditinggalkan oleh arwah nenek dengan atuk, saya yang pegang. Saya pemegang amanah, kira pemegang wasiat yang kira pemegang wasiat lah yang dia orang turunkan kan. Lepas tu bila atuk saya malam malam kedua ke bumi dia, lepas ke bumi dia malam kedua tu masih berkumpul adik-beradik, dan saya cakap atuk ada wasiatkan sekian. Okay, tak apa, saya bagi. Bila saya bagi je wasiat tu dekat dia orang, terus bunyi benda tu. Automatically terus bunyi. Dia cakap, kenapa arwah atuk wasiatkan ini dekat kau? Kau tu siapa? Kau just cucu je. Bukannya siapa-siapa dengan dia. Benda tu dia orang bercakap pasal saya tau. Lepas tu saya pula tak boleh terima lah. Sebab yelah, orang dah percaya kat kita. Kita just jalankan amanah tu. Dia orang masih tak suka apa yang saya buat. Seolah-olah saya macam overshadow dia orang. Saya macam melebihi daripada dia orang. So dia orang tak boleh. Apa yang dia orang cakap saya memang direct malam tu juga dia orang cakap saya. Then memang saya dah tertekan lah. Yelah, kita tak salah apa-apa kot. Kita just dapatkan apa orang cakap, pemegang je benda tu. Kita just sampaikan apa yang disampaikan kepada kita sampaikan kepada dia. Tapi tiba-tiba saya dicemuh macam tu. So malam tu juga saya ambil keputusan, saya keluar. Saya pergi. Bawa diri sendiri. Ke mana saya pergi, saya pergi. Itu je lah jalan yang terbaik yang saya boleh buat. Maksudnya apa yang cik boleh buat untuk atasi masalah tu bila dia datang balik, cik menjauhkan diri daripada situasi itulah. Ya, menjauhkan diri, dan saya akan pergi ke pantai atau ke mana-mana untuk tenangkan fikiran lah. Once bila dah okay, dah cool down semua, baru ni. Sebab dalam masa saya pergi bercuti tu, akan ada yang call saya, tanya saya, berborak dengan saya. Family saya terdekat saya lah. Macam ayah saya, adik-adik saya. Dia orang faham macam mana keadaan saya. Sebab tu dia orang support saya sampai sekarang. Okay. So setakat ni dah habis dah lah orang kata soalan yang saya nak ajukan. So saya rasa kita pun dah sampai ke penghujungnya. Saya nak ucap terima kasih sekali lagi sebab sudi meluangkan masa untuk orang kata menjalani sesi temu bual ni. Dan saya doakan semoga cik orang kata mendapat kebahagiaan hidup pada masa yang akan datang, dan cik kuat untuk menjalani liku-liku kehidupan. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Okay. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.